Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nokman dari wakil bab 6 iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Sebelum kita mulakan presentation kami, saya akan memperkenalkan ahli-ahli saya iaitu yang pertama kita ada Akram yang mukanya sangat kacak dan tampan. Asalnya adalah dari Sabak Benam. Seterusnya kita ada Faris dari Shah Alam, mukanya sangat handsome dan amat digeruni. Dan yang terakhir, saya semestinya saya iaitu Nokman Hafiz. Seperti Cina betul, tapi handsome. Cinanya handsome. Okey. Untuk bab ini iaitu sumber menjadi di Malaysia, korang perlu fokus tau. Kalau tak, saya cari. Sebab sumber menjadi di Malaysia ni ada banyak korang akan belajar. Contohnya kepentingan dia, pengenalannya, sumber dia, jenis sumber, kegunaan tempat dia. So, fokus Kalau tak fokus, kena tampar tau. Subtopik 6.2, kita ada taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Mari kita lihat sumber semula jadi boleh baharu. Yang pertama iaitu air menggunakan empangan hidroelektrik. Jumlah hujan kira-kira 2,600 mm setahun menjadikan Malaysia ni amat berpotensi membangunkan kuasa hidroelektrik. Empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Air sungai di empang apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik seperti gambar di sebelah iaitu empangan hidroelektrik. Seterusnya, kita boleh lihat salah satu contoh peta Malaysia. Kita ada beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia. Contohnya, kita ada Pergau, kita ada di Temenggur, Bersia, Kenering, Cenderoh, Sungai Pihak Bawah, Sungai Pihak Atas dan lain-lain. Contoh di Sarawak dan Sabah pula ialah seperti di Tenom Pangi, Bakun dan Murum. Sumber semula jadi boleh baharu yang kedua adalah hutan. Kita ada beberapa jenis hutan dan tanah. Jenis hutan seperti hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan hutan gunung seperti gambar di sebelah. Jenis hutan yang pertama adalah hutan hujan tropika. Dia menggunakan jenis tanah iaitu tanah alluvium dan tanah laterit. Lokasi hutan hujan tropika adalah seperti di bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan bahagian pedalaman Sabah, Sarawak. Sumber hutan hujan tropika untuk contoh tumbuhannya adalah cengal, meranti, merbau, mersawar, jelutong, keruing, nyatu, buluh, rotan, orkid, paku pakis dan tumbuhan herba. Contoh haiwan yang ada di hutan hujan tropika ni adalah harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan monyet. Seperti gambar sebelah, kita ada landak dan kancil. Jenis hutan yang kedua adalah hutan paya air tawar. Ia menggunakan dua tanah iaitu tanah gambut dan tanah alluvium. Lokasi hutan paya air tawar adalah seperti di sekitar Tasik Chini, Tasik Berah, Rompin dan Pekan Pahang. Lagi satu, kita ada di Sabak Benam dan Tanjung Karang di Selangor, Dataran Hilir Perak, sekitar Sungai Lupa dan Sungai Rajang di Sarawak. Sumber hutan paya air tawar pula, kita ada iaitu tumbuhan. Kita ada pokok mengkuang, nipah, palma, keladi air, putat, palas dan semayo. Contoh haiwan-haiwan yang tinggal ataupun amfibia yang tinggal di hutan paya air tawar ni, kita ada ikan air tawar, katak, ular, biawak, buaya, burung dan kera. Seterusnya, hutan yang kedua adalah hutan paya air masin. Seperti gambar di sebelah, kita ada gambar hutan paya air masin. Ia menggunakan dua jenis tanah iaitu tanah gambut dan tanah alluvium juga. Lokasinya adalah di Laut Matang Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan Sadong Sarawak dan delta Labuk Surut Sabah. Sumber hutan paya air masin pula, tumbuhan-tumbuhannya adalah pokok bakau,
bakau minyak api-api, perapat dan tumor. Contoh haiwan, di hutan paya air masin ni kita ada ikan, siput, ketam, udang, burung, memerang, keluang dan kera. Jenis hutan yang kedua adalah hutan pantai yang menggunakan, of course lah, guna tanah berpasir. Lokasi hutan pantai ni kita ada banyak. Contohnya di pantai Tanjung Ru, Langkawi, Kedah, Pulau Sipadan, Sabah, Pulau Talang-Talang, Sarawak dan pantai Penarik, Terengganu. Sebenarnya ada banyak lagi hutan pantai di sini. Hasil hutan pantai, contohnya tumbuhan-tumbuhannya adalah pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, berbaru dan of course lah kita ada pokok kelapa dan rumput pantai. Haiwan-haiwannya burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Hutan yang kedua, kita ada hutan gunung yang menggunakan tanah laterit. Lokasi hutan gunung contohnya adalah di Gunung Kinabalu, Sabah, Pegunungan Iran, Sarawak, Gunung Jerai, Kedah dan Gunung Tahan, Pahang. Hasil hutan gunung, contoh tumbuh-tumbuhan dia adalah rafflesia, periuk kera, pokok renek, paku pakis, lumut dan kulampai. Haiwan-haiwannya ataupun serangga-serangganya adalah siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan. Baiklah, itu adalah salah satu contoh taburan sumber semula jadi yang boleh dibaharui. Sekarang, mari kita lihat taburan sumber semula jadi yang tidak boleh dibaharui, iaitu contohnya adalah mineral. Jenis sumber mineral kita ada banyak, iaitu petroleum, gas asli, emas dan arang batu, seperti gambar di sebelah. Di peta Malaysia, kita dapat melihat taburan sumber tidak boleh baharui di Malaysia. Contohnya, kita ada di Rusila, Temengang, Kuala Lipis, Rauk dan juga ada di Sabah dan Sarawak, iaitu Silimpopon, Bintulu, Mukan, Merit Pilar. Mari kita lihat jenis sumber yang pertama, iaitu petroleum. Lokasinya adalah di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah dan luar pesisir pantai Sarawak. Kegunaan petroleum ini ada banyak, iaitu menjana tenaga elektrik, bahan api kenderaan, digunakan untuk industri petrokimia dan bahan bakar. Seterusnya, jenis sumber yang kedua adalah gas asli yang terletak di lokasi iaitu luar pesisir pantai Kelantan dan Sabah dan Terengganu. Luar pesisir pantai Sabah dan luar pesisir pantai Sarawak. Kegunaan gas asli adalah untuk digunakan sebagai bahan api domestik, industri petrokimia, bahan api alternatif untuk kenderaan, seperti gambar di sebelah. Jenis sumber yang kedua iaitu emas, mempunyai 3 lokasi, iaitu terletak di sekitar Rauk dan Kuala Lipis, Pahang, Bau, Sarawak dan sekitar Rusila, Terengganu. Kegunaan emas adalah digunakan untuk jongkong emas dan barangan kemas, seperti rantai dan cincin. Jenis sumber yang terakhir iaitu arang batu. Lokasinya ada banyak, iaitu di Silimpopon, Maliau, Sabah, Bintulu, Mukah, Merit Pilar, Silantek dan Baliangin, Sarawak. Kegunaan arang batu seperti di gambar sebelah adalah digunakan untuk menjana tenaga elektrik dan melebur besi. Sekian daripada saya. Seterusnya, slide untuk seterusnya akan dikendalikan oleh Akram. Bab 6.3 iaitu kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baiklah, saya Muhammad Akram. Saya akan menerangkan contoh-contoh kepentingan sumber semula jadi. Yang pertama, sumber bahan mentah yang terdiri daripada penyediaan bahan mentah dan asas kepada industri hiliran. Yang pertama, petroleum, industri petrokimia. Yang kedua, pasir, industri pembinaan. Yang ketiga, kayu balak, industri pembuatan perabot. Dan yang terakhir sekali, hasil hutan, industri kraftangan. Contoh yang kedua, menjana pendapatan negara melalui sektor yang melibatkan bahan mentah yang terdiri daripada petroleum, gas asli dan kayu balak.
Contoh yang ketiga, pembukaan kawasan baharu. Bangunkan bandar-bandar baharu yang dilengkapi pelbagai kemudahan seperti di Kertih dan Pakar, iaitu di Terengganu, Bintulu dan Miri di Sarawak dan Sandakan di Sabah. Contoh yang keempat, kemajuan infrastruktur. Contoh kemajuan infrastruktur yang pertama, jalan raya, Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Jeranggau. Yang kedua, pelabuhan Kemaman dan pelabuhan Bintulu. Yang ketiga, lapangan terbang Kertih. Dan yang keempat, landasan kereta api dibina lewat kurun ke-19 untuk mengangkut biji timah Taiping ke Kuala Sepetang. Contoh akhir sekali ialah peluang pekerjaan. Membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang mengikut sektor, iaitu yang pertama, perkhidmatan, yang kedua, pembuatan, yang ketiga, pembinaan, dan yang keempat, pertanian, dan yang kelima, pelombongan dan pengangkutan. Terima kasih. Itu saja daripada saya.